kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Salam sejahtera, salam nadi ilmu amalan membaca. Siti Nurizatul Adlina nama diberi, pelajar tingkatan 4 di SMK Merapuk YEL 5202. Andai patah saya pelajar wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan ingin mencari sesuatu yang tidak pasti, tetapi untuk kita sama-sama mendalami, memahami dan menyelami sebuah karya yang berisi penuh dengan nilai murni. Tangan yang menghayal buai, karya Muhammad Zahari Ishak dan diterbitkan oleh penerbit Pinang Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 22 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang sepasang suami isteri yang hidup miskin di kampung Camar Biru, iaitu Pak Rizal dan Makcik Azna. Pak Rizal bekerja sebagai nelayan, manakala Makcik Azna tidak bekerja. Hidup mereka ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Memandangkan mereka miskin, hidup mereka tersisih daripada masyarakat kampung Camar Biru. Suatu hari, Makcik Azna, iaitu isteri Pak Rizal, disahkan mengandung. Pak Rizal sangat gembira apabila mendengar berita itu. Dia berazam akan bekerja lebih kuat untuk anaknya yang bakal lahir. Hari demi hari terus berlalu. Pak Rizal semakin tekun bekerja. Tiap-tiap hari dia turun ke laut walaupun sewaktu musim tengkujuh. Pak Rizal tidak hiraukan semua itu. Bagi Pak Rizal, dia mesti mencari rezeki untuk anaknya yang bakal lahir. Hari berganti hari, Makcik Azna telah selamat melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamakan Nur Azwani. Pak Rizal dan Makcik Azna sangat sayang kepada puteri sulung mereka. Selepas Makcik Azna bersalin, Pak Rizal tidak lagi turun ke laut kerana terpaksa menjaga isterinya. Suatu hari, ribut melanda kampung mereka. Ribut yang kuat itu diikuti pula hujan lebat. Ribut yang kuat itu telah menyebabkan bumbung rumah usang yang dimiliki mereka terbang di bawah angin. Selepas peristiwa itu, mereka menumpang seketika di kediaman Pak Long Hasan. Pak Long Hasan serta keluarga amat baik. Dia selalu membantu Pak Rizal sekeluarga ketika mereka ditimpa kesusahan. Apabila keadaan sudah menjadi reda, Pak Rizal meminta bantuan jiran-jiran untuk membaiki bumbung rumahnya. Setelah itu, mereka dapat kembali ke rumahnya semula. Suatu hari, kampung Camar Biru dikejutkan dengan berita kehilangan Pak Rizal ketika turun ke laut ketika musim tengkujuh. Makcik Azna bergelar janda. Namun, itu tidak menghalang Makcik Azna untuk membesarkan Nur Azwani. Dia terpaksa bekerja keras siang dan malam mencari wang dengan menjual nasi lemak. Masa begitu cepat berlalu, Nur Azwani telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam pemeriksaan SPM. Ibunya berasa sangat gembira dan terharu kerana kejayaan yang diperoleh anaknya itu. Tidak sia-sia pengorbanan arwah suaminya dan dia seketika dahulu membesarkan Nur Azwani. Nur Azwani telah memilih bidang perubatan ketika melanjutkan pengajian di universiti. Setelah memperolehi segala ijazah dalam bidang kedoktoran, akhirnya Nur Azwani telah membuka sebuah klinik desa di kampungnya. Hasratnya adalah untuk berbakti kepada masyarakat nelayan walaupun dahulu pernah dicemooh dan dihina kerana miskin. Sikap baik hati Nur Azwani dan ketabahan dan kesabaran Pak Rizal dan Makcik Azna dalam membesarkan Nur Azwani perlulah dicontohi. Begitulah sedikit sebanyak kisah daripada Tangan yang Menghayal Buai. Saya memilih buku ini kerana terlalu banyak nilai murni dan pengajaran yang dapat kita perolehi dan contohi di dalam buku ini. Melarik halus papan di Jawa, tersergam buku di gerbang batu. Adat berjumpa, terpisah jua. Moga ketemu di lain waktu. Sekian, terima kasih.